Okey, cikgu dah mula merekod, so cikgu sambung je lah. Pelajar yang lambat tolong masuk dengan akaun MOEDN Okey, so kita nak sambung muka surat 35. Okey, nak tanya, nampak tak slide cikgu? Nampak. Okey, nampak? Bagus. Alhamdulillah. So, kita boleh sambung Okey, hari ni kita nak masuk, kalau semalam awak dah belajar tentang organisasi tisu dalam haiwan kan? Awak dah belajar apa? Tisu saraf, tisu darah, tisu otot licin, tisu otot rangka, macam-macam tisu. Hari ni pun sama juga, cuma bezanya hari ni kita nak tengok organisasi tisu dalam tumbuhan. Okey, hari ni kita nak belajar tentang tumbuhan. Tetapi dia tak adalah detail sangat hari ni untuk tumbuhan. Kenapa? Sebab untuk tumbuhan ni awak akan belajar nanti di tingkatan 5 secara lebih detail. Sebab nanti di tingkatan 5, 1 tahun di tingkatan 5 tu awak akan belajar tumbuhan sahaja. Tingkatan 4 je awak belajar tentang haiwan dan manusia. Tingkatan 5 semua tentang tumbuhan. Tetapi walaupun cikgu cakap tak detail, okey, tak adalah yang detail sangat, tetapi adalah sedikit-sedikit soalan tu dia berkaitan dengan tumbuhan. Okey, tisu tumbuhan terdiri daripada 2 jenis tisu iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Okey, tisu tumbuhan ni terdiri daripada 2 jenis tisu iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Okey, tisu meristem ni pula terbahagi kepada 2 iaitu tisu meristem apex dan tisu meristem sisi. Jangan risau, lepas ni kita akan tengok tisu meristem ni duduk kat mana Okey. Kemudian tisu kekal pula terbahagi kepada 3 iaitu tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Okey, tisu epidermis ni epidermis je. Okey, tisu asas pula terbahagi kepada 3. Kalau awak tengok semua nama dia berakhir dengan ma. Okey, dia terdiri pada tisu parenchyma, collenchyma dan sclerenchyma. Itu ialah jenis tisu asas. Okey, tisu vaskular pula terdiri daripada tisu xylem dan tisu phloem. Yang ni cikgu rasa awak pernah dengar lah sewaktu awak menengah rendah form 1, form 2, form 3. Okey, sekarang kita nak pergi satu persatu. Okey, dia bermula dengan tisu, sekejap cikgu cek. Okey, dia bermula dengan, cikgu back balik sebab dalam buku ni dia tak cakap tentang tisu meristem. Okey, jadi cikgu pergi sikit lah. Awak jangan risau sebab nanti awak akan belajar lebih lanjut tingkatan 5. Okey, tisu meristem ni dia ada di tisu meristem apex dan tisu meristem sisi. Sudut mana tisu meristem apex ni? Tisu meristem apex duduk dekat, awak tulislah duduk dekat hujung akar dan hujung pucuk. Tu tisu meristem apex. Okey, ia dijumpai di hujung pucuk dan hujung akar. Mana hujung akar lagi? Ni hujung akar ni semua ni. Yang hujung-hujung akar tu ada tisu meristem apex. Okey. Jadi kemudian tisu meristem sisi. Tisu meristem sisi ni dia duduk dekat batang, duduk dekat batang. Tu tisu meristem sisi. Sebab tu nama dia sisi. Okey, kemudian cikgu terus pergi kepada tisu asas tadi. Okey, tisu asas dia ada 3 iaitu tisu parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Okey, tisu parenchyma berfungsi untuk menyimpan kanji, simpan protein dan simpan air. Tisu ini juga boleh menjalankan fotosintesis. Jadi maknanya bila dia buat fotosintesis, hasil fotosintesis tu glukosa disimpan dalam bentuk
kanji, kemudian jadi protein. Jadi sebab itulah dia kata parenchyma ni tempat simpan makanan. Okey. Kemudian tisu kolenkyma. Tisu kolenkyma ni berfungsi untuk memberi sokongan kepada batang muda dan tumbuhan jenis tidak berkayu. Maksud cikgu tumbuhan tidak berkayu ni ialah batang dia lembut. Batang dia bukan kayu, batang lembut. Macam contoh pegaga, daun sederi, kan batang dia kan lembek. So dia ada tisu kolenkyma untuk beri sokongan. Okey, kemudian tisu sklerenchyma. Tisu sklerenchyma, sekejap mungkin ada pelajar nak masuk. Okay. Tisu sklerenchyma berfungsi untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Kalau kolenkyma tadi beri sokongan juga, tetapi sokongan untuk tumbuhan muda, untuk tumbuhan tidak berkayu. Tetapi kalau sklerenchyma memberi sokongan kepada tumbuhan yang matang dah. Tumbuhan yang besar-besar dah. Okey. Jadi macam mana dalam exam awak nak kenal, katakan contoh dia bagi gambar macam ni, awak pun tak tahu parenchyma ke sklerenchyma ni. Okey, so cikgu ada cara dia. Ni cara dia nak ingat. Cikgu suka bagi cara untuk ingat sebab bio ni dia terlalu banyak benda yang nak dihafal. Okey. So untuk kolenkyma macam mana awak nak kenal kolenkyma? Kolenkyma ni dinding sel tebal. Dinding sel dia tebal. Contoh ni. Nampak tak dinding ni? Ni. Dinding sel dia tebal Dinding sel dia tebal. So cikgu back kepada gambar ni. Dia kata tadi kolenkyma kan? Okey, so kolenkyma nampak tak? Yang warna pink tu, yang warna pink ni. Ni ialah dinding sel dia. Warna pink dia ni. Ni. Tebal ni, warna pink ni. Yang warna pink muda tu dinding sel. So kita nampak ke dia agak tebal dinding dia. Itu cara nak kenal dia. Jadi kolenkyma ni untuk beri sokongan kepada tumbuhan muda. Okey, kemudian parenchyma. Okey, parenchyma cara nak ingat, ni, pis. Dinding pis parenchyma. P parenchyma, pis. Ingat macam tu. P parenchyma, pis. Okey, iaitu dinding nipis. Mana dinding nipis? Cikgu back balik. Parenchyma. Awak nampak tak? Dinding dia nipis. Ni dinding dia semua ni. Dinding dia nipis. Pis. Dinding nipis parenchyma. Fungsi dia untuk simpan kanji sebab dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey. Kemudian sklerenchyma. Sklerenchyma ni dinding dia sangat tebal sehingga dia jadi bersegi-segi. Segi-segi sklerenchyma. Awak nampak tak bentuk dia macam segi-segi. Bersegi-segi. Dia ada macam bentuk ada sudut-sudut. So itu ialah sklerenchyma. So cikgu back balik. Awak nampak kan? Ni. Bentuk dia. Macam ada segi-segi. So itu ialah sklerenchyma. Jadi ingatlah tisu parenchyma ni pis. Pis dan dia agak besar ni. Dia punya ni besar sebab dia boleh simpan kanji. Okay. Dia boleh buat fotosintesis. Kalau kolenkyma, dinding dia tebal. Sklerenchyma, dinding dia segi-segi. Okay, itu cara nak ingatlah kalau naik dalam soalan. Dia tanya, katakan dia contoh dia bagi gambar macam ni. Jadi awak pun tak tahu dia ni kolenkyma ke, parenchyma ke, sklerenchyma. Okay. So ni dinding nipis, maka dia parenchyma. Ni dinding agak tebal. Kolenkyma. Yang ni dinding segi-segi, sklerenchyma. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada tisu vaskular. Tisu vaskular ni terdiri daripada tisu xylem dan tisu phloem. Tisu vaskular ni ialah tisu untuk pengangkutan. Boleh cikgu nak awak tulis lah. Tisu untuk pengangkutan. Jadi yang terlibat dalam tisu vaskular ni ialah tisu xylem dan phloem. Dan semalam cikgu dah sentuh kan tisu xylem ni, awak tengok I. Ada huruf I. So I, tisu xylem mengangkut air. Ingat macam tu. Tisu xylem mengangkut air dan mengangkut garam mineral, ambil daripada akar, hantar ke bahagian lain tumbuhan.
Itu fungsi tisu xilem. Okey, so bila dia nak angkut air, dinding tisu xilem mesti tebal dengan lignin. Sebab dia nak angkut air ni awak tengok air sungai tu pun laju dah. Apatah lagi air yang nak lalu dalam batang pokok tu. So air sangat-sangat laju sebenarnya. Air ni tindakan dia kuat. Jadi dinding tisu di dalam sel xilem, dinding tisu di dalam salur xilem mesti kuat dengan lignin. Mesti kena ada lignin dalam dinding dia. Kenapa? Sebab nak beri sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Sebab bila air lalu dalam batang pokok tu, dia takut pecah, dia takut ranap, dia takut dinding tu runtuh. Jadi dinding xilem kena kuat dengan adanya lignin. Ingat xilem dia ada dinding dengan lignin. Sekejap cikgu balas mesej sebab cikgu ni cikgu Zulina dia tanya-tanya duk mesej cikgu. Cikgu ada kelas. Okey. Yang kedua, kalau awak ingat yang semalam, awak nampak tak dinding dia berongga. Kosong-kosong di dalam ni, berongga, kosong. Sebab apa? Sebab dia nak angkut air. Kalau ada bahan dia tak boleh nak angkut air Okey. Yang kedua ialah tisu phloem. Okey, FFF hasil fotosintesis. Jadi tisu phloem ni mengangkut bahan organik. Bahan organik itu apa? Hasil fotosintesis seperti sukrosa. Dari mana tempat buat fotosintesis? Dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Kalau awak nak belajar biologi kan, awak memang nak kena hafal satu-satu ayat dia. Tak boleh buat ayat sendiri. Ini bukan sains ini ialah biologi. Dia bidang yang spesifik. Dia tak boleh hafal macam awak menengah rendah, tak boleh. Nanti awak tak ada markah. So tisu phloem mengangkut F, hasil fotosintesis seperti sukrosa. Dari mana? Dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, jelas Okey, seterusnya kita nak tengok kepadatan. Kepadatan komponen-komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus. Dalam tajuk ni awak akan tengok, kalau katakan contoh mitokondria banyak kat mana. Kalau kloroplas banyak kat mana. Okey. Okey, so kita tengok yang ni. Cikgu dah buat siap-siap ni. Okey. Sel sperma. Okey. Cikgu lupa nak tulis di sini. Okey, sel sperma dia mempunyai banyak mitokondrion. Okey. Sel sperma mempunyai banyak mitokondrion. Okey, cikgu nak soal lah hari ni Nak cari nama sekejap. Okey, apa fungsi mitokondrion? Ayuni Balkis ada? Empat bina. Okey, apa fungsi mitokondria? Tapak penjanaan tenaga. Okey, tapak penjanaan tenaga. Jadi dia nak buat tenaga Okey, so dia nak buat tenaga. Jadi mitokondria ni untuk tenaga, untuk tambah banyak tenaga. Jadi dia ada banyak dalam sel sperma. Ni rupa sel sperma. Mitokondria duduk mana cikgu? Mitokondria awak nampak ni yang warna oranye ni. Dia banyak duduk dekat bahagian tengah. So ingatlah, kena hafal lah. Sel sperma ni dia ada paling banyak mitokondrion. Okey, kenapa sel sperma nak ada banyak mitokondrion? Okey, sebab sel sperma memerlukan banyak tenaga. Kena guna perkataan banyak tenaga. Kenapa? Nak berenang. Nak pergi mana? Ke uterus dan tiub falopio untuk mensenyawakan oksid sekunder. Awak kata, apa nama oksid sekunder ni? Oksid sekunder ialah ovum. Nampak tak? Waktu awak belajar menengah rendah, awak panggil ovum. Tapi bila dah naik form 5, form 4, belajar biologi, kena panggil oksid sekunder. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sel sperma ni dia ada banyak mitokondria. Mana? Sini, bahagian tengah. Bukan di kepala Di kepala ni dia ada maklumat genetik. Nampak dia ada nukleus ni. So bila ada nukleus, dia ada maklumat genetik jantan. So kalau di bahagian tengah dia ada banyak mitokondrion untuk memberi sperma banyak tenaga supaya sperma dapat berenang ke arah uterus
dan tiup fallopian untuk mensenyawakan oksid sekunder. Okay, jelas ni, katakan contoh ni uterus wanita. Dia nak kena berenang sini lagi, masuk dalam uterus, pergi dekat tiup fallopian. Jauh perjalanan dia, so memerlukan banyak tenaga. Okay, jelas Okay, kita pergi yang kedua. Yang kedua ialah sel otot. Sel otot ni dia tak semestinya, dia kata sini misalnya sel otot penerbangan serangga dan burung. Asalkan cikgu sebut otot, dia tak semestinya otot burung. Otot kita dah ni, otot ni. Otot rangka, semalam kita dah belajar otot rangka kan. Otot kardiak dekat jantung. Asalkan cikgu sebut otot, maka sel otot kena ada banyak mitokondrion. Pun juga untuk menjana tenaga. Kenapa sel otot nak ada banyak tenaga? Okey, memerlukan banyak tenaga. Semalam cikgu dah pesan, kalau otot, awak kena tulis untuk pengecutan dan pengenduran. Kena sebut dua-dua, kecut dan kendur. Tak boleh jawab kecut saja, salah. Memerlukan banyak tenaga untuk pengecutan dan pengenduran. So, bila otot tu kecut kendur, barulah boleh buat pergerakan. Kalau burung, barulah boleh buat penerbangan. Faham ke? Maksudnya ni kita nak menulis, kita nak makan, tangan kita, otot dekat tangan, otot rangka kita ni mengecut, mengendur, membolehkan pergerakan berlaku. Okey, jadi sel otot kena ada banyak tenaga. So, duk mana cikgu otot-otot dia ni? Ni otot dia ni, otot burung. Jadi dekat otot burung ni ada banyak mitokondria. Okey, jelas Okay, yang ketiga seterusnya ialah sel meristem. Tadi cikgu dah sebutkan meristem apex. Meristem apex ni cikgu kata tadi duduk mana? Hujung pucuk ni, this one ni, hujung pucuk. Dia tunjuk gambar hujung pucuk, ujung pucuk, ujung pucuk. Ni rupa sel meristem kalau awak nak kenal. Ni, dia kata meristem apex pucuk. Ia dijumpai di hujung pucuk dan di hujung akar. Meristem apex ni dia ada dekat hujung pucuk, hujung akar. Ni. Ni yang belakang ni. Hujung pucuk, hujung akar. Kalau gambar macam ni, pucuk lah tu sebab dia nak naik ke atas. Kalau gambar macam ni, dia nak pergi ke bawah, akar. Okay, jadi ingat dia ada di hujung pucuk, hujung akar. So sel meristem ni pun ada banyak mitokondria. Okay, fungsi dia untuk apa? Untuk menjana tenaga, memberikan banyak tenaga supaya pucuk dapat menjalankan proses pembahagian sel. Dia nak ada banyak tenaga ni sebab dia nak buat pembahagian sel supaya dia dapat menghasilkan sel baru seumpama. Sel baru, barulah dia boleh bertumbuh. Akar jadi makin panjang, pucuk akan jadi makin besar. Jadi dia nak makin besar tu, dia kena ada banyak tenaga supaya membolehkan pucuk dan akar menjalankan proses pembahagian sel supaya dia dapat menambahkan bilangan sel baru. Jadi mitokondria ni banyak dekat sel sperma, sel otot dan sel meristem. Okey, habis yang tu kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua ialah kita nak tengok kloroplas. Okey, kloroplas. Okey, cikgu nak soal apa fungsi kloroplas Fatihah Amisa. Apa cikgu panggil kelas yang kelima pula ni? Sorry. Fatihah Edlin. Fatihah? Cikgu, dia tak ada. Dia tak ada. Awak lah jawabnya. Apa fungsi kloroplas? Apa fungsi kloroplas? Ya. Itu. Apa? Kloroplas ada apa? Ada klorofil. Okey, apa fungsi klorofil? Klorofil ada. Untuk fotosintesis. Memang dia untuk fotosintesis. Serap cahaya. Untuk melakukan fotosintesis. Okey, jadi kloroplas, ingat kloroplas tak boleh jawab melakukan fotosintesis, tak boleh. Kloroplas mengandungi klorofil. Klorofil serap cahaya, barulah boleh buat fotosintesis. Okey, jadi kloroplas ni
Semalam cikgu dah sentuh juga, dia ada banyak dekat sel mesofil palisad dan dia ada banyak dekat sel mesofil berspan. Sel mesofil palisad ni nombor 1, paling banyak kloroplas. Sel mesofil berspan nombor 2. Mana sel mesofil palisad? Ni rupa dia yang sebenar. Semalam kita dah belajar kan, dia rapat-rapat, dia padat-padat. Okey, ni rupa dia. Dia rapat-rapat, dia padat-padat. Bila dia rapat, dia banyak lah. Okey. Yang kedua, sel mesofil berspan. Ni mesofil berspan ni. Ni mesofil berspan. Kenapa dia jadi nombor 2? Banyak kloroplas. Sebab dia ada banyak ruang udara. Ni dia ada banyak ruang udara ni. Untuk gas masuk. Okey, jadi sel mesofil palisad dan sel mesofil berspan ada banyak kloroplas sebab dalam tu ada klorofil. Klorofil menyerap banyak cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. So you kena ingatlah sel mana ada banyak apa untuk apa. Okey, seterusnya kita pergi kepada sel pankreas. Okey, sel pankreas ni yang mana bentuk dia macam daun. Ni pankreas. Dia duduk di bawah perut awak. Dia duduk di bawah perut awak. Dia bentuk macam daun. Inilah rupa pankreas. Okey, sel pankreas mempunyai banyak jet. Apa dia jet? Jalinan endoplasma kasar. So apa fungsi jalinan endoplasma kasar? Mengangkut protein, hantar ke jasad Golgi. Nanti jasad Golgi bila dah terima protein tu, dia akan ubah suai jadi enzim. Jadi fungsi jalinan endoplasma kasar ni dia tolong angkut protein. Angkut protein hantar ke jasad Golgi. Nanti bila jasad Golgi terima, dia akan ubah suai menghasilkan enzim. Jadi cuba tengok fungsi sel pankreas ada banyak jalinan endoplasma kasar ialah supaya dapat meningkatkan sintesis dan perembesan enzim pencernaan. Maksudnya ke apa? Memanglah jalinan endoplasma kasar ni angkut protein. Tapi lagi banyak dia angkut protein, dia hantar dekat jasad Golgi. Lagi banyak jasad Golgi boleh ubah suai jadi enzim. Jadi fungsi sel pankreas ni merembeskan enzim. Boleh ya? Tak apa, jangan risau. Apa-apa sahaja yang awak belajar di sini akan diulang balik dalam bab-bab di depan. Okey, nanti kita akan belajar sel pankreas ni dirembes enzim apa-apa. Sekarang cikgu tak bagi tahu sebab kalau cikgu bagi tahu pun awak tak guna untuk jawab soalan. Awak akan guna di bab depan. Bab 6, bab 7, bab 8 nanti. Okey, kemudian kita pergi lagi sel goblet. Untuk buku teks tu kalau tak ada ni awak tolong tambah. Ni ialah correction dia, pembetulan Kalau tak ada dalam buku teks tolong gariskan ni. Sebab ni adalah pembetulan. Pembetulan tu dia datang setelah buku teks diedarkan. Okey, semalam cikgu dah ajarkan tentang sel goblet. Okey, sel goblet ni sel epitelium kan? Yang ada sel goblet yang boleh merembeskan mucus. Jadi sel goblet yang terdapat pada epitelium usus dan salur pernafasan mempunyai banyak jalinan endoplasma kasar juga. Apa? Sebab jalinan endoplasma kasar ni mengangkut protein, hantar dekat jasad Golgi, nanti jasad Golgi hasilkan enzim. Enzim ke cecair ke apa ke? Sorry. Sekejap cikgu tengok balik. Oh sorry. Ada pembetulan ni dia agak. Ada pembetulan. Sekejap Yang ni cikgu lupa nak tambah. Yang ni jalinan endoplasma licin Yang ni benda sama. Yang ni untuk yang ni. Dah. Cikgu takut opening. Okey, jadi sel goblet pada epitelium usus dan salur pencernaan. Sel goblet ni untuk rembes mucus. So mucus ni cecair, enzim dan sebagainya. Jadi dia ada banyak jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi. Okey, kemudian sel hati. Sel hati ni dia ada banyak jalinan endoplasma licin. Sel hati ada banyak jalinan endoplasma licin. Jalinan endoplasma licin ni LLL ni untuk sintesis lipid. Okey, untuk sintesis lipid. Okey, jadi kenapa dia nak sintesis lipid? Sebab nanti dia nak guna untuk
metabolisme karbohidrat, untuk pecahkan karbohidrat dan untuk detoksifikasi dadah dan racun. Detox, maksud detox ni ialah dia nak nyah racun. Nyah racun, dia nak menetralkan dadah dan racun. So untuk yang ni kalau payah sangat, awak hafal lah. Sel hati ada banyak gel, jalinan endoplasma licin. Jalinan endoplasma licin untuk sintesis lipid. Dan apa kegunaan sel hati ada banyak gel ni? Untuk metabolisme karbohidrat dan untuk detoksifikasi dadah dan racun. Detoksifikasi ni maksudnya menetralkan dadah dan racun. Okey, jelas Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ni. Ada sedikit yang cikgu nak kena beritahu awak. Okey, kita baca. Semua komponen sel menjalankan fungsi masing-masing untuk memastikan sel berfungsi pada tahap optimum. Maksudnya semua sel, semua tisu, semua organ, semua sistem dia akan bekerjasama supaya badan kita dapat berfungsi dengan baik. Awak bayangkan kalau satu je organ rosak habis badan awak. Kalau satu je sel rosak, rosak. Dia akan mempengaruhi tisu jadi rosak, organ jadi rosak dan sebagainya. Kerjasama semua komponen sel umpama seperti satu kilang yang mempunyai bahagian berlainan yang masing-masing dikhaskan untuk menjalankan sesuatu fungsi spesifik. Apakah yang akan berlaku kepada sel sekiranya terdapat kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi sesuatu komponen sel seperti lysosom, mitokondria, kloroplas atau ribosom. Okey, disebabkan soalan ni tanya macam ni, so tugasan awak ialah dengan molek ni tugasan yang awak nak kena buat. Cikgu nak awak buat dalam bentuk jadual dengan molek. Awak kena buat jadual macam ni. Di sini awak tulis nama komponen. Okey, nama komponen lysosom. Okey, di sini cikgu nak awak tuliskan fungsi lysosom. Dan di sini awak tulis kesan kekurangan lysosom. Cikgu saya nak buat macam mana kesan kekurangan lysosom? Awak saling fungsi dia balik, cuma awak tambah tidak boleh. Tak faham? Okey, kalau tak faham, awak buka sekejap buku teks, muka surat 25. Okey, buka balik buku teks, muka surat 25. Okey, cuba tengok lysosom. Di sini untuk kolom pertama awak tulis lysosom. Kolom yang kedua awak tulis fungsi. Okey, katakan contoh cikgu baca fungsi dia. Menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid. Bila lysosom tak ada, kesan kekurangan lysosom, awak tambah je, awak salin balik, awak tambah macam ni. Tidak dapat menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid. Okay, pergi nombor 2. Tidak dapat menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Kesan kekurangan ni awak cuma tambah tidak dapat. Di sini awak tulis fungsi dia. Senang. Bila awak buat kat sebelah ni, awak bubuh tidak dapat. So cikgu nak awak buat hari ni juga. Hantar cikgu sebelum pukul 6 petang. Cikgu nak awak buat yang ni. Lysosom, mitokondria, kloroplas, ribosom. Buat dalam bentuk jadual. Okey, dalam kertas kajang tulis nama komponen, fungsi komponen dan kesan kekurangan dia apa jadi. Okey? Okey, kita sambung lagi. Kegagalan fungsi mitokondria atau disfungsi mitokondrion boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut, otot lemah, masalah pendengaran dan penglihatan. Contohnya tadi mitokondria ni untuk menjana tenaga. Jadi bila mitokondria tak adalah tenaga. Jadi pertumbuhan kita pun jadi terbantut sebab pertumbuhan ni nak ada tenaga. Otot jadi lemah sebab tak boleh nak kecuk mengendur sebab tak ada tenaga. Masalah pendengaran dan penglihatan. Okey, ni ada satu penyakit nama dia Tay-Sachs. Okey, Tay-Sachs ialah penyakit keturunan. Bila cikgu sebut penyakit keturunan ni maksud dia katakan contoh awak ada penyakit Tay-Sachs, maka anak-anak awak akan ada penyakit Tay-Sachs juga. Okey, so penyakit Tay-Sachs ni ialah penyakit
penyakit kegagalan menghasilkan enzim dalam lysosom. Awak jangan main-main. Bila lysosom tu tak boleh hasilkan lysozim, enzim tu, maka terjadilah penyakit Tay-Sachs. Apa dia penyakit Tay-Sachs ni? Penyakit di mana budak tu akan mengalami pertumbuhan terbantut dan dia akan terencat akal. Nampak? Terencat akal. Sial ke budak ni. Dia ada penyakit Tay-Sachs. Okey, seterusnya kita pergi kepada praktis formatif. Praktis formatif ni kena jawab cikgu pesan sama-sama. Praktis formatif, sumatif, setiap kali habis tajuk dia ada sumatif Praktis formatif, sumatif, semua kena buat. Jangan risaulah, cikgu kan bagi jawapan ke awak. Okey, soalan 1. Nyatakan komponen sel yang didapati dalam kepadatan yang tinggi dalam sel yang merembes hasil yang merembes hasil protein. Nyatakan komponen sel yang didapati dalam kepadatan yang tinggi dalam sel yang merembes hasil protein. Dia nak tanya komponen apa yang boleh merembes hasil protein banyak. So jawapannya ialah jalinan endoplasma kasar, ribosom, jasad Golgi. Tak faham? Okey, ribosom sintesis protein banyak. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang dikeluarkan oleh ribosom. Hantar ke siapa? Hantar ke jasad Golgi. Jasad Golgi ubah suai protein jadi enzim. So yang berkait dengan protein, 3 jenis ni. Ribosom, JAK dan jasad Golgi. Okey, soalan nombor 2. Jelaskan secara ringkas struktur dan fungsi tisu saraf. Salin je dalam buku tu. Dia ada ciri, dia ada fungsi. So tisu saraf terdiri daripada badan sel dan gentian saraf yang disebut dendrit dan akson. Tisu saraf menyelaras dan mengawal aktiviti badan. Ada dalam buku fungsi tisu saraf, muka surat 33, buku teks. Okey, soalan 3. Jelaskan mengapa sel mesofil palisad mengandungi banyak kloroplas. Sel mesofil palisad mempunyai banyak kloroplas. Kalau boleh tambah sini mempunyai banyak klorofil. Tolong tambah sini. Ayat buku ni dia tak tepat. Mempunyai banyak klorofil untuk memerangkap cahaya, banyak cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Okey. Soalan 4. Sel lemak mempunyai 3 ciri penyesuaian untuk membolehkan sel menyimpan lemak. Terangkan 3 ciri tersebut. Okey, so yang ni soalan kebat lah. Bila dia buat gambar macam ni, gambar otak ni, dia gambar kena mikir. Okey, sel lemak mempunyai sitoplasma sedikit tetapi kandungan lemak yang tinggi. Sebab tu dia boleh simpan lemak. Jadi sel lemak mempunyai mitokondrion yang sedikit kerana memerlukan tenaga yang sedikit. Apa cikgu dia ada mitokondrion sikit? Sebab lemak-lemak tu sendiri dah boleh dah boleh beri tenaga 2 kali ganda. So sebab tu dia ada mitokondrion sikit saja. Sebab tenaga tu diperolehi daripada lemak. Sel lemak simpan lemak. Jadi lemak-lemak tu memberikan dia tenaga. Sel lemak boleh mengembang untuk menyimpan lebih banyak tenaga lemak. So lemak itulah yang memberi tenaga. Jadi sebab tu dia ada sedikit mitokondrion. Okey, kita pergi sikit lagi yang ni, lepas tu habislah. Okey, last kali tajuk untuk hari ni ialah aras organisasi. Okey, semalam cikgu dah tunjukkan kan satu contoh iaitu sel darah. Jadi apa? Sel darah jadi sel darah merah jadi tisu darah. Tisu darah membentuk organ jantung membentuk sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah jadi organisma. Okey, so yang ni adalah contoh-contoh aras organisasi dan jenis-jenis sistem. Okey, kita tengok sistem, cikgu baca saja dah. Kalau sistem endokrin, awak jangan risau sebab setiap sistem yang awak kenal ni, awak akan belajar di bab-bab depan. Ada bab 11, bab 12, bab 13, banyak lagi. Awak ada 15 bab untuk tingkatan 4 ni. Okey, sistem endokrin. Sistem endokrin ni dia berkait dengan kelenjar endokrin yang merembeskan hormon. Sistem endokrin ni yang berkaitan dengan hormon. Okey, fungsi utama dia mengkoordinasi aktiviti badan bersama-sama dengan sistem saraf. Jadi sistem endokrin ni dia merembeskan hormon
sebab kita ada 5 kelenjar hormon. Nanti awak akan belajar bab belakang nanti. So fungsi dia untuk mengkoordinasi aktiviti-aktiviti dalam badan awak. Okey, seterusnya sistem respirasi. Sistem respirasi terdiri daripada trakea, hidung, paru, diafragma. Ini yang berkaitan dengan tarikan nafas dan hembusan nafas. Okey, so fungsi dia pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara badan dengan persekitaran luar. Okey, so nampak tak? Dia tunjuk dekat sini. Okey, sistem otot. Bila cikgu sebut otot, daging lah. Otot-otot yang kita belajar semalam. Otot rangka, otot licin, otot kardiak. Otot rangka, otot licin dalam salur esophagus, dekat the perut. Otot kardiak dekat jantung. So otot ni fungsi dia mengecup, mengendur, menghasilkan pergerakan yang berlainan. Okey, kita pergi lagi. Sistem, ini dah settle. Okey, sistem pembiakan lelaki. Ni. Sistem pembiakan lelaki, dia ada testis, kelenjar prostat dan zakar. Fungsi dia menghasilkan sperma dan hormon seks lelaki. Okey, sistem pembiakan perempuan. Okey, sistem pembiakan perempuan tak ada di sini lah sebab ni gambar lelaki Okey, so kita ada ovari, uterus, tube fallopian, faraj dan cervix. Fungsi menghasilkan ovum dan hormon seks perempuan. Sistem limfa, ni yang warna hijau ni. Okay. Sistem limfa ni dia ada di seluruh badan kita. Dia terdiri daripada limpa, nodus limfa, salur limfa. Fungsinya untuk mengekalkan keseimbangan bendalir badan dan mencegah jangkitan penyakit. Awak hafal sahaja sebab nanti di depan-depan awak akan belajar lebih lanjut tentang sistem limfa. Awak kena belajar secara detail. Fungsi dia, apa dia, semualah. Okey. Okey, sistem saraf terdiri pada otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Fungsinya untuk mengesan dan menghantar maklumat dalam badan serta mengkoordinasi aktiviti badan. Okey, awak ni sedang belajar kan? Masa belajar ni, awak sedang menggunakan sistem saraf. Okey, sistem peredaran darah terdiri daripada jantung, arteri, vena, kapilari darah. So, fungsi sistem peredaran darah mengangkut nutrien, gas respirasi dan hasil perkumuhan. Okey, dan last sekali sistem pencernaan terdiri daripada mulut, esophagus, perut, hati, pankreas, usus kecil dan usus besar. Fungsinya untuk mencernakan bahan makanan kepada bentuk ringkas yang mudah diserap. Okey, itu ialah sistem-sistem dalam manusia. Okey, and then ada lagi sistem urinari, cikgu tak baca lagi. Okey, sistem urinari ni urine untuk hasil air kencing. Okey, so terdiri daripada ginjal. Ginjal ni buah pinggang Dalam bio kita tak panggil dah buah pinggang, kita panggil ginjal. Ureter, uretra, pundi kencing menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada badan. Okey, lagi sistem rangka. Sistem rangka ni tulang-tulang. Tulang, rawan, ligamen, tendon. Menyokong badan dan melindungi organ dalaman serta menjadi asas pautan otot. Dan akhir sekali sistem integumen. Sistem integumen ni special sebab organ dia kulit saja. Sistem integumen ni kulit. Melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penyahidratan. Okey, itu untuk sistem manusia. Okey, last sekali sistem untuk tumbuhan pula. Okey, sistem untuk tumbuhan ni dia tak ada banyak macam kita Sistem dia dua je. Sistem pucuk, sistem akar. Yang belah atas ni semua sistem pucuk kita panggil. Yang dalam ni, belah dalam tanah ni kita panggil sistem akar. So sistem pucuk terdiri daripada organ. Apa organ dia? Batang, daun, pucuk, bunga, buah. Jadi sistem dia sistem pucuk. Tapi daun, buah, bunga, batang adalah organ untuk pokok. Batang dan ranting menyokong daun pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang maksimum semasa fotosintesis.
dan bunga terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. Nanti kita akan belajar lebih detail juga. Okey, sistem akar, kalau duduk dalam tanah ni kita panggil sistem akar, terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dan memberi sokongan kepada tumbuhan. Okey, so dah habis bab 2. Jadi tugasan awak nombor 1 tadi, buat kesan kekurangan. Okey. Yang kedua, jawab praktis formatif dan sumatif. Sumatif tu jawapan dia ada di muka surat 43. Awak kena scan QR code. Salin je. Sebab apa cikgu nak suruh awak biasakan dengan soalan dan jawapan. Okey, so minggu hadapan, kita jumpa minggu hadapan hari Selasa. Apa-apa makluman cikgu akan beritahu pula. Mungkin cikgu ubah pergi ke petang sebab cikgu kena bertugas SPM. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita berakhir? Cikgu, 2.4 kena buat juga ke? Apa dia? 2.4 praktis formatif ke? Ya, kena buat. Semua kena buat belakang. Sekejap ya. Ni jawapan dia. Tak apa, jawapan ni cikgu akan screenshot nanti cikgu hantar. Sebab jawapan ni semua jawapan dari buku. Okey, ada lagi? Tugasan awak ialah formatif ke, sumatif ke, semua kena buat. Jadi awak ada banyak masa lah. Pagi Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa baru jumpa balik. Okey, nak tanya lagi? Tak ada dah. Okey, kalau tak ada, kita jumpa minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Okey, thank Siapkan you, cikgu. tugasan awak untuk makan PBD ya. Okey. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, kalau tak